Assalamualaikum, salam Malaysia Medan. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Rakyat Malaysia dinasihatkan tangguh perjalanan tidak penting ke Yaman. Ini berikutan serangan udara Amerika Syarikat dan United Kingdom menyasarkan kawasan dikuasai puak Houthi. Wisma Puteri gesa rakyat berwaspada dan mengikuti perkembangan semasa oleh pihak berkuasa. Hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di beberapa lokasi di Johor dan Pahang hingga Ahad ini. Di Johor membabitkan Segamat, Kluang, Mersing dan Kota Tinggi, manakala di Pahang pula melibatkan Rompin. Bagi tempoh sama, hujan berterusan tahap waspada turut diramal berlaku di Pekan Pahang. Juga Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru di Johor. Fenomena air pasang besar turut diramal berlaku di Johor bermula hari ini hingga Rabu depan. Menteri Besar memaklumkan ia tertumpu di kawasan Johor Bahru. Susulan itu, kerajaan negeri bersama Jabatan Pengairan dan Saliran sediakan PAM di setiap daerah terlibat. Orang ramai diminta peka dan dengar arahan pihak berkuasa selain siap siaga hadapi kemungkinan banjir. Kerajaan meneliti implikasi firma Jepun batalkan rancangan terlibat dengan projek HSR Kuala Lumpur, Singapura. Perdana Menteri berkata laporan itu baru sahaja diterima pada Jumaat. Media Jepun melaporkan syarikat negara itu berpendapat projek berkenaan terlalu berisiko tanpa sokongan keuangan kerajaan Malaysia. Keperluan menyalurkan bantuan dalam bentuk geran atau pinjaman kepada Kerajaan Pulau Pinang sedang diteliti bagi menyelesaikan pelaksanaan kerja penggantian injap utama di Loji Rawatan Air Sungai 2 Butterworth. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerja penggantian injap yang melibatkan operasi penyelenggaraan itu perlu dilaksanakan bagi mengatasi kerugian yang lebih teruk akibat daripada air tidak terhasil. Kira-kira 590,000 akaun pengguna di seluruh Pulau Pinang terjejas dengan gangguan bekalan air berjadual Rabu lepas. Konsep Payung Rahmah diperluas dengan pengenalan inisiatif Ehsan Rahmah. Ia yang melibatkan penyertaan pihak swasta dan industri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata pihak terlibat boleh merintis sebarang program berbentuk ehsan kepada komuniti serta pekerja. Antaranya pemberian diskaun, rebate dan pulangan tunai. Pengukuhan Payung Rahmah itu antara strategi tangani kos sara hidup rakyat. Permintaan Kerajaan Negeri Sarawak untuk dapatkan kuasa otonomi dalam bidang kesihatan adalah munasabah. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan berkata semua perkara mengenainya perlu diteliti terlebih dahulu. Ia akan disusuli dengan penubuhan jawatan kuasa kerja kecil untuk perincian lanjut. Sarawak mahukan otonomi tersebut bagi memastikan perkhidmatan kesihatan di negeri itu capai tahap terbaik. Selesaikan tunggakan gaji kaki tangan dan bayaran balik tempahan tiket penumpang terlebih dahulu. Tegas Menteri Pengangkutan, syarikat itu perlu dipatuhi My Airline jika mahu beroperasi semula. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap perkara berkenaan. My Airline dilaporkan berjaya dapatkan pelabur dari Timur Tengah dan perjanjian jual beli telah ditandatangani bulan lepas. Kementerian telah bertemu syarikat berkenaan untuk dapatkan perincian mengenainya. Seorang lelaki 30-an ditahan bagi bantuan siasatan kes khianat bakar kenderaan milik ahli parlimen berwas. Jelas Ketua Polis Perak, 2 buah telefon bimbit turut dirampas. Suspek yang direman hingga 16 Januari ini tidak memiliki rekod lampau. Kes disiasat ikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. 43 pendatang asing tanpa izin ditahan atas pelbagai kesalahan menerusi 4 serbuan di restoran dan pusat urut sekitar daerah Seremban. Kesemua yang ditahan berumur lingkungan 17 hingga 47 tahun, terdiri daripada 34 lelaki serta 7 wanita warga Myanmar dan 2 wanita Thailand. Mereka yang ditahan kemudiannya ditahan hantar dan ditahan di depo imigresen Lenggeng untuk tindakan lanjut. Daun ketum dan minuman keras tidak bercukai bernilai RM77,920 dirampas Kastam Perlis. Rampasan menerusi 3 serbuan berasingan pada 3 hingga 5 Januari lalu. Pengarahnya berkata pembukaan pintu sempadan selepas pandemik mempengaruhi aktiviti penyeludupan. Penguatkuasaan akan dipertingkatkan di kawasan jeti persendirian.
Dan ini kes curi besi terpakai dari kapal kargo yang terkandas dekat Pulau Daat Labuan. Sebuah bot bersama 2 kru ditahan Maritim Malaysia di perairan wilayah itu semalam. Bot berkenaan dikesan kerana bergerak dengan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut mendapati salah seorang daripada kru berkenaan tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Perkembangan banjir di Johor, angka penduduk terjejas menurun kepada 4,982 orang setakat pukul 6 pagi tadi. Malam tadi mereka masih berlindung di 34 PPS di 6 daerah. Kota Tinggi kekal paling ramai dengan 3,773 penduduk di 23 PPS. Jalan Tanah Abang di Mersing, lingkaran Kahang Barat dan selepas Felda Kahang Barat, Kluang ditutup untuk semua kenderaan. Di Pahang, 773 penduduk terjejas daripada 230 keluarga berlindung di 8 PPS yang masih beroperasi di 3 daerah setakat jam 11 malam. Daerah terlibat Rompin, Pekan dan Maran. Penduduk terjejas banjir paling ramai adalah di Pekan melibatkan 570 orang yang berlindung di 3 PPS. Diikuti Rompin iaitu seramai 188 orang berlindung di 4 PPS. Manakala Maran, 15 orang melibatkan 1 PPS iaitu Balai Raya Kampung Baru Pertanian. Sempena Tahun Baru Cina, Batik Air tambah penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sibu. Ia babitkan perjalanan pada 6 dan 7 Februari ini. Tambang ekonomi sehala dengan harga tetap RM399 turut ditawar bagi perjalanan dari 6 hingga 9 Februari. Ia terpakai untuk lapang terbang Batik Air dari Kuala Lumpur ke Sibu sepanjang tempoh berkenaan. KTMB pula tambah 6 perkhidmatan tren elektrik ETS setiap hari mulai 7 Februari ini. Penambahan bersempena Tahun Baru Cina dan cuti sekolah. 4 tambahan perjalanan melibatkan laluan Kuala Lumpur Central Ipoh, manakala 2 pelagi bagi laluan Kuala KL Central Padang Besar. Jualan tiket bermula 15 Januari ini. Tiada lagi majlis pelancaran kempen keselamatan jalan raya bagi setiap musim perayaan di peringkat Kementerian Pengangkutan. Menterinya menjelaskan selain penjimatan, peruntukan tersebut boleh dimanfaatkan secara langsung kepada rakyat bagi tujuan yang lebih baik. Menteri Komunikasi nafi dakwaan tiada jaminan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri akan diterima Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Realitinya, Perdana Menteri sudah 2 kali buka ruang kepada pembangkang untuk kemuka usul berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sedia pendekkan tempoh kemuka notis kepada 3 hari berbanding 14 hari jika pembangkang ada cukup sokongan untuk bawa usul berkenaan. Tiada usaha atau arahan untuk menutup Uniten Kampus Sultan Haji Ahmad Shah di Muazzam Shah. Menteri Pendidikan Tinggi memberitahu setakat ini pihaknya tidak terima sebarang pemakluman mengenai arahan penutupan kampus itu. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kementeriannya akan laksana program Jeraya Wara Kampus Madani. Tujuannya bagi melihat sendiri situasi sebenar di semua institusi pendidikan tinggi awam dan swasta seluruh negara. Ini selari komitmen pastikan kebajikan pelajar dan kaki tangan sentiasa terpelihara. Rombakan perjawatan kaki tangan awam negeri Melaka secara besar-besaran akan dilaksana dalam tempoh terdekat. Ketua Menteri Melaka menjelaskan langkah itu bagi menambah baik kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Sekaligus pastikan KPI penjawat awam diperkasa. Beliau tegaskan budaya lama seperti tangguh kerja, tidak teliti dan tiada rasa kekitaan terhadap kerajaan negeri perlu dihentikan. Tempoh penutupan jalan bagi pelaksanaan zon bebas kenderaan di sekitar Bandar Hilir Melaka akan dipendekkan kepada 21 jam berbanding 54 jam sebelum ini. Pelaksanaannya akan bermula Jumaat depan sehingga akhir Februari. Pelaksanaan itu bagaimanapun masih dilakukan 3 hari iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 6 petang hingga 1 pagi. Tempoh penutupan jalan turut mengambil kira sambutan Tahun Baru Cina pada Februari depan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bercadang bangunkan mekanisme pengurusan bahan buangan elektrik dan elektronik yang dihasilkan isi rumah. Ini mengambil kira tren pelupusan bahan buangan itu yang makin meningkat. Menterinya berkata mekanisme itu harus selari perkembangan teknologi terkini untuk kawal selia pelupusan bahan buangan berkenaan. Juga memastikan kelestarian alam sekitar dapat dipelihara.
Lebih banyak kolaborasi di Perbandaran Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dan Radio Televisyen Malaysia RTM bakal dilaksana tahun ini. Fokus diberi kepada usaha memartabatkan kandungan kreatif tempatan ke pasaran global. Misi pelaburan sehari ke Singapura raih pelaburan langsung asing RM2.8 bilion. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata nilai itu dijana menerusi 2 syarikat dari republik tersebut. Equinix Include rancang buka pusat data untuk sediakan akses kepada rangkaian antarabangsa dan serantau. Syarikat kedua, pengeluar makanan global, pula mahu kembangkan dan mempelbagai portfolio produk. Kilang pembuatan dan pemasangan kenderaan tenaga baharu di Cembong Rembau bakal wujudkan gelombang ekosistem baru di Negeri Sembilan. Pembinaan kilang tersebut babitkan pelaburan RM840 juta. Menteri Besar berkata ia dijangka menarik lebih banyak jenama kenderaan yang berhasrat melakukan pemasangan tempatan di negara ini. Selain tawar 600 peluang pekerjaan terutama dalam bidang kemahiran. Pemeteraian MOU Zon Ekonomi Khas Johor Singapura. Langkah penting mereformasi struktur ekonomi negara. Penganalisis ekonomi berpendapat penubuhan zon berkenaan dapat selesaikan pelbagai perkara yang kengkang aktiviti ekonomi terentas sempadan. Ini termasuk kerana birokrasi. Zon berkenaan juga akan ditingkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan kedua-dua negara. Kemajuan projek RTS Link bakal beri limpahan ekonomi kepada Malaysia. Ia termasuk melonjakkan permintaan hartanah di Johor daripada pembeli tempatan dan asing. Firma hartanah FAR Capital optimis pasaran hartanah di Johor akan berkembang pesat mendahului Lembah Kelang dan Pulau Pinang. Maybank Investment Bank jangkakan kadar pengangguran stabil pada 3.4% bagi tahun ini. Kadar pengangguran Malaysia kembali pada paras pra-pandemik iaitu 3.3% November lalu. Ia didorong pertumbuhan pekerjaan yang mendahului tenaga kerja. Pada tempoh sama, peningkatan pekerjaan dicatatkan oleh semua sektor. Manakala pekerjaan tidak formal catat rekod tertinggi baharu. Turki sedang mengemukakan dokumen berkenaan kes yang dibawa Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ atas tuduhan pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Presidennya meluangkan keyakinan Israel akan disabitkan kesalahan di mahkamah. Afrika Selatan mengemukakan rayuan segera kepada ICJ untuk memaksa Israel menggantung serta-merta operasi ketenteraannya di Gaza pada 29 Disember 2023. Negara itu berhujah Israel melanggar Konvensyen Genosid PBB 1948 selepas Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Perbicaraan terhadap kes genosid rejim Zionis di Mahkamah Keadilan Antarabangsa beri sinar harapan untuk tamatkan bencana kemanusiaan. NGO Hak Asasi Manusia Amnesty International tegaskan siasatan ICJ itu penting bagi melindungi nyawa rakyat Palestin sekaligus buka jalan untuk tuntut keadilan dan pampasan kepada bangsa. Petugas perubatan Gaza diserang rejim Zionis ketika menjalankan operasi menyelamat di Khan Yunis. Menerusi sebuah video dikeluarkan Pertahanan Awam Palestin, letupan berlaku berhampiran petugas perubatan berkenaan. Serangan itu mencederkan beberapa anggota perubatan. Bagaimanapun, agensi itu mengesahkan tiada petugas yang terkorban. Qatar menyalurkan 1,897 tan bantuan kepada rakyat Gaza. Bantuan dihantar menerusi 61 penerbangan. Terbaru, pesawat Angkatan Tentera Qatar membawa muatan 18 tan bantuan tiba di Bantar Arish, Mesir. Bantuan meliputi makanan dan barangan keperluan asas. 5 tentera Houthi Yaman terbunuh manakala 6 lagi cedera dalam serangan udara yang menyasarkan lapangan terbang dan infrastruktur tentera di Yaman. Menurut media tempatan, lokasi yang disasar adalah bandar Sana'a, Hodeidah dan Sada. Serangan Amerika Syarikat terhadap Houthi kini melebihi 60 sasaran melibatkan 16 lokasi. Dalam pada itu, Wisma Putra menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang perjalanan yang tidak penting ke Yaman. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.